Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin buat ulasan tentang ucapan atau petikan-petikan ucapan oleh Rafidah Aziz sebagai salah seorang pemimpin Melayu yang veteran dan juga rakyat Malaysia yang mungkin boleh menunjukkan apa yang dimaksudkan sebagai kita semua sebagai rakyat Malaysia dan juga orang Melayu yang progresif. Tuan-tuan dan puan-puan, pada satu daripada kutipan ataupun petikan yang dinyatakan di dalam akhbar, the coverage, beliau mengatakan dalam ucapan ini bahawa stop saying Malay first, tanah Melayu is no more, iaitu bahawa tanah Melayu ni sudah tiada lagi. Yang ada adalah Malaysia. Jadi kira kita kena ingat bahawa Tun Mahathir asyik mengungkit-ungkit bahawa negara ini hanya milik Melayu, bukan milik semua di antara kita. Jadi saya bacakan, beliau berkata Malays should stop identifying themselves by their race and accept that they live in a diverse nation. Jadi orang Melayu perlu mengingati bahawa kita sekarang tinggal di dalam sebuah negara nama dia Malaysia, dan ia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Beza daripada apa Tun Mahathir kata, negara Malaysia ni bukan negara multicultural ataupun bukan negara berbilang kaum. Mana dia nak letak Sabah dan Sarawak tu saya pun tak tahu. Sambung beliau lagi, she reminded the Malays that they no longer live in Tanah Melayu or Melaya, but were part of Malaysia, a multiracial country. I know politically some people don't want that. I'm a Malay first, they say. Where is your country? Tanah Melayu is no more. It's Malaysia now. Jadi di sini beliau menegaskan bahawa ada orang yang kata I am Malay first. Jadi di sini kita tengok bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlu meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan yang lain kalau kita hendak hidup bersama. She said that Tanah Melayu eventually became Malaysia because their forefathers recognized that they belong to a nation of diverse people. Why do you want to emphasize your Malayness, Indianness or Chineseness? Jadi dia kata juga, for as long as you guys learn to tolerate, this is what's going to happen, yellow shirts against red shirts dan sebagainya. Jadi di sini dinyatakan bahawa nenek moyang kita semua telah mengenal pasti bahawa negara kita ini akan dijadikan negara yang berbilang kaum. Maka kita harus belajar hidup bersama-sama. Kalau tidak akan menjadi pertembungan antara baju merah dengan baju kuning dan macam-macam lagi, iaitu perselisihan perkauman. She urged Malaysians to respect one another and accept that there would always be differences of opinion. That is what nation building is about. Respect. Without that, there is no nation. It's just mortar and bricks and nothing in terms of spirit. Jadi ini adalah ucapan yang penting, iaitu hormat. Hormat tu bukan dari sudut luaran kita senyum dan kata selamat pagi, tetapi dengan hati bahawa kita hormat ke semua rakyat Malaysia ini, dan kita faham bahawa ketaatan itu bukanlah hanya kepada pasport dan sebagainya. Jadi beliau sambung lagi, the loyalty of Malaysians to the country should never be questioned, says former Federal Minister Rafidah Aziz. We do not need to question one another on things pertaining to loyalty and love for our nation. Jadi di sini dikatakan bahawa kita tidak perlu mempersoalkan ketaatan mana-mana kaum, kerana kesemua kaum ini telah pun menyumbang kepada pembangunan negara ini. Maka itu haruslah kita lihat bahawa ia adalah suatu ucapan yang
boleh membawa kita untuk meneliti bagaimana kita hidup bersama. Jadi beliau sambung lagi bahawa no Malaysian citizen should be regarded as superior, more special or of a higher class than others by virtue of race or religion. No Malaysian child should be deprived, and all must be given equal opportunity to improve their lives, have access to the best education, earn a better living, and get their basic needs without discrimination. Every Malaysian citizen in need of help and living in poverty should be entitled to assistance regardless of race or religion. Jadi sebagai seorang Melayu dan sebagai seorang Muslim, beliau menyatakan bahawa di dalam Malaysia ini kita tak boleh membeza-bezakan antara kaum dan agama. Siapa yang susah kita kena tolong. Kita kena bagi pendidikan kepada semua supaya mereka boleh berusaha untuk mendapat atau mengecap rezeki serta apa yang dapat diberikan oleh negara. All Malaysians have Malaysia as their country. They know only Malaysia, even though their ancestors or even their parents may have been born elsewhere. I am one of them. We have no other country to go back to. Forging a united Malaysia will produce citizens who will put their country first, who will feel that deep sense of pride to be Malaysian. Jadi di sini dikatakan bahawa janganlah kita kata kamu ni pendatang. Walaupun kita ni semua daripada satu tanah besar yang lain. Saya pun sendiri daripada Patani, dan ramai ada yang daripada Jawa, dan juga ada yang daripada India. Walaupun tak nak mengaku, tapi ada juga yang kita lihat bahawa mereka ini daripada negara-negara lain. Tetapi ramai di antara kita telah pun dilahirkan di sini, maka kita tidak ada lagi negara yang kita kata negara yang kita boleh panggil selain daripada negara kita, Malaysia. Doing so will nurture Malaysian culture that upholds mutual respect as we accept one another's diversities. A culture that addresses good values and principles, puts some premium on honesty and integrity, takes pride in being successful through grit and determination, and seeks knowledge to be better humans. Jadi nasihat ini adalah nasihat yang cukup baik, bahawa kita harus praktis ataupun melatihkan diri untuk menghormati di antara satu sama lain di dalam kepelbagaian budaya ini, supaya kita dapat faham bahawa nilai-nilai kebudayaan semua ataupun budaya semua masyarakat itu memegang kepada kejujuran, kepada integriti atau kebolehyakinan, serta juga memuji kepada usaha dan juga kerajinan untuk menimba ilmu dan juga belajar menjadi seorang manusia yang baik. Jadi di sini kita lihat bahawa kita tidak boleh membeza-bezakan antara satu sama lain, melainkan membezakan orang ini lebih rajin, orang ini lebih jujur, orang ini lebih apa yang dikatakan lebih integriti. Bukan dia ni lebih Melayu, atau dia lebih Cina, atau dia lebih perkauman dari aspek-aspek ataupun daripada agama, atau dia ni lebih Islam daripada yang lain. Jadi aspek yang terakhir yang disebutkan adalah berkenaan dengan agama dan juga politik. Beliau mengatakan bahawa religion is between the person and God Almighty. No matter how one refers to Him in whatever language, a God-fearing person is certainly better than one who uses religion for personal interest and motives. Di sini kita lihat bahawa beliau menyindir orang-orang yang menggunakan agama di atas motif politik atau motif peribadi. Maka kita harus melihat sesama sendiri bahawa Tuhan itu
akan menghukum kita di atas nilai-nilai kita dan praktis kita, bukan sebab kita ni daripada satu agama atau agama yang lain. There must no longer be they and us among Malaysians. We are connected not only by the links of humanity, but also by the fact of our citizenry as Malaysian. Let us subscribe to Ketuhanan Malaysia, putting our beloved nation Malaysia first, a Malaysia that can be a model to the world for democracy, unity, inclusiveness, and a deep sense of patriotism and nationalism. Jadi beliau mengakhiri di dalam satu ucapan itu bahawa kita tak boleh mengatakan kita ni kita, orang lain tu orang lain, lu gua. Jadi di sinilah kita apabila mendengar pemimpin atau ustaz yang selalu hendak membahagi-bahagikan kita antara kaum, atau membahagi-bahagikan antara kononnya kita ni lebih baik sebab kita ni orang Islam, kebongkakan sebegini atau takbur sebegini tidaklah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang yang saya tahu. Allah akan menilai kita sama ada kita pergi sembahyang selalu, atau kita ni bekerja dekat bank ke, atau kita bekerja sebagai ahli politik ke dan sebagainya. Itu semua terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak tepuk dada kata kita ni makan makanan halal, pergi sembahyang selalu, maka kita ni garanti masuk syurga. Siapa yang boleh kata begitu adalah orang yang pembohong semata-mata. Tidak ada sesiapa yang boleh tahu apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berbaik dengan semua orang. Jangan kita memaki ataupun memfitnah ataupun memandang serong hanya sebab mereka itu daripada satu kaum ataupun daripada suatu agama, melainkan mereka betul-betul membuat perkara-perkara zalim seperti membunuh, membuat peperangan dan sebagainya. Itu satu keadaan yang berbeza. Maka daripada kita melaungkan ketuhanan Melayu ataupun ketuhanan kaum atau ketuhanan agama, baiklah kita laungkan ketuhanan Malaysia, supaya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai perpaduan antara pelbagai kaum, nilai-nilai inclusiveness, iaitu kita berasa kita ni bersama-sama ataupun berada di dalam keadaan satu sama lain, dan juga suatu keadaan sayang kepada negara dan juga sayang kepada bangsa Malaysia. Maka kita akan menjadi rakyat dan juga manusia yang berjaya. Jadi itulah ucapan daripada seorang pemimpin veteran. Mungkin seperti saya ada yang kurang menghormati Rafidah sebab beliau pernah menjadi pemimpin di waktu UMNO dahulu, dan ramai lagi pemimpin UMNO pun mempunyai apa yang dikatakan skeletons in the closet. Tetapi saya sendiri pun masih lagi ingat apa yang beliau sindir ataupun perli Datuk Seri Anwar Ibrahim di waktu zaman reformasi hingga melukai ramai orang termasuk saya. Maka kita harus melihat bahawa kalau ada kebaikan yang diberikan oleh seseorang, walaupun kita tidak suka sesuatu ataupun beberapa perkara yang dibuat dulu, tapi kita tidak bolehlah menyifatkan seseorang itu daripada perbuatannya keseluruhan, sama ada dia baik ataupun dia tidak baik. Jadi saya pertama kalinya mengambil keputusan untuk membuat ulasan kepada Rafidah Aziz yang memberi banyak nasihat seperti apa yang telah saya siarkan di dalam video-video saya selepas ini ataupun sebelum ini, iaitu untuk kita menyedari bahawa kita adalah rakyat Malaysia, dan sebagai orang Melayu dan juga orang Islam, kita kena faham bahawa kita kena hidup bersama, hormat antara satu sama lain, dan kita jangan mempersoalkan ketaatan orang selagi mereka duduk, anak dia orang beranak di sini, ibu bapa mereka dikebumikan di sini, maka kita jangan soal ketaatan mereka, dan kita kena hormat dan kerjasama
supaya kita bersama-sama membangunkan negara ini untuk kebaikan bersama dan juga anak-anak kita, cucu cicit kita semua. Jadi terpulang pada tuan-tuan untuk merenung apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin veteran yang juga seorang Melayu dan juga seorang Muslim di dalam apa yang dimaksudkan sebagai hidup bersama di dalam negara tercinta kita, Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.